Sorry lah, saya ingat tak ada kelas hari ni. Raya kan? Lepas tu petang-petang tadi diorang kata ada kelas. Alamak. Okay, tapi hari ni saya kena stop betul-betul pukul 9.30 sebab saya ada program dengan pelajar sekolah saya. Sebab tu saya start start awal lah. Memang nak pukul 8, tak nak tunggu-tunggu. So kita ada lagi satu kelas saya rasa. Nanti tak apa, yang itu tak apa, kita boleh extra jam biasa. Kan? Selalu kita biasanya kita dekat pukul 11 baru habis kan? So, maksudnya dekat pukul 10 baru habis. So hari ni tak boleh, saya memang sharp pukul 9.30 saya kena habis. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, inilah raya Aidiladha, raya kurban. So berkurban kita tak balik kampung, kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita akan mulakan kelas kita. Budak berabi mengaji. Okay. Mana pergi dah sana? Sudah. Pergi sana. Alhamdulillah. Okay, habis. Okay, so kalau awak tengok bahan yang saya bagi ni, kalau Aikal mungkin dia terjumpa dah soalan ni sebab Aikal ni dia dah banyak ikut kelas saya. Okay, tapi saya rasa yang grup lain saya tak share lagi bahan ini. Betul tak? Sebelum ni saya share bahan tu, dia soalan dia bentuk dia lain. Satu, yang itu bank soalan saya. Okay, betul tak yang ni? Tolong ingatkan balik, saya rasa grup ni tak dapat lagi soalan ni. Betul tak? Hello? Betul. Okay. Kalau Aikal mungkin dia dah jumpa lah. Okay, jadi soalan ni macam saya kata, hari ni saya akan buat habis dah sebab yang hari tu kita dah bincang-bincang. So hari ni saya akan tunjukkan macam mana bentuk soalan SPM. Okay. Yang ini bentuk kertas satu dia. Ni tak ada masalah, insyaAllah awak boleh buat. Okay, cuma kalau macam ni awak tengok. Okay, ini bentuk-bentuk soalan dalam kertas satu. Jangan main game. Okay, dalam bentuk kertas satu, dan kita juga akan tengok macam mana soalan kertas dua dikeluarkan. Okay, walaupun sebenarnya dalam tajuk ini, untuk silibus kamu, kita tak tahu pun dia dekat mana kedudukan soalan ni. Tapi sebab soal tajuk ni memang ada dalam kertas satu. Jadi untuk tahun KSSM pun tak ada masalah lah. Masih samalah. Cuma KSSM ni ada dulu yang tak ada dalam kertas satu, sekarang ada. Macam tu. Tapi tajuk ni memang dari dulu akan ada dalam kertas satu. Kertas satu biasanya ada 2 soalan. Okay, nanti saya tunjuk juga soalan-soalan SPM. So ini dia punya soalan kertas 2 dia. Ini bentuk kertas 2. Di mana kalau awak tengok nanti, satu dia akan melibatkan soalan binomial dan satu lagi akan cerita pasal normal. Macam tu. Okay, jadi maksudnya dekat sini kita kena tahu kita nak guna formula yang jadual tu yang masa bila. Okay, jadi kalau awak nampak dia normal distribution, iaitu taburan bertabur secara normal, maka itu kita menggunakan jadual Z. Okay, jadi kat sini saya akan mulakan dengan terang sedikit kertas satu balik, beberapa soalan. Kemudian saya nak awak cuba buat kertas dua dan terus hantar dekat saya untuk saya tengok sama ada awak boleh buat ataupun tidak kertas ini. Boleh? Okey, so awak tengok dekat sini saya akan buat 2 soalan ini, soalan nombor 17 dan 18 untuk ingatkan balik pada kamu. Okey, dia kata apa kat sini? Semua guru bertekad bahawa 80% dari pelajarnya pada tahun ini akan lulus sejarah dalam peperiksaan akhir tahun. Keputusan peperiksaan tersebut dianggap bertabur secara normal. Minnya dia bagi 62. So dekat situ dia dah bagi min. Okey, jadi awak kena kenal pasti mean and standard deviation given. Okey, sebab soalan suka bagi variance. Soalan memang sangat suka bagi variance. Sebab dia tahu pelajar main ambil saja nilai dekat situ. Sedangkan nilai yang dia nak adalah standard deviation ataupun sisian piawai. Jadi bila soalan bagi variance, pelajar tak perasan, dia main ambil lah nilai di situ. Okey, so dia kata kat sini seorang pelajar balik 80% dari pelajarnya akan lulus sejarah. Okey, keputusan peperiksaan tersebut dianggap bertabur cara normal. Okey, dengan min. So kita tahu di sini min kita ialah 62. Min kita okey, ada orang masuk
Okey, min kita diberi di situ ialah 62. Okey. Kemudian dia kata sisihan piawai. So cantiklah soalan ini dia dah bagi kamu sisihan piawai. So sisihan piawai dia dah bagi iaitu dia kata di sini standard deviation equals to 13. Find the lowest score. Okay, hitung markah terendah yang diperlukan untuk lulus sejarah. Okey. Jadi nak lulus sejarah. Jadi apa yang kita buat? Kita akan cari yang lulus adalah kebarangkalian X markah dia akan kurang dari A. Sebab saya nak cari markah yang lulus. Jadi, maksudnya awak tengok saya cari kurang dari A sebab dia nak markah minimum. Awak nak buat lebih besar, sorry, saya akan guna lebih besar sebab dia cerita pasal lulus. Okay, dia cerita lulus. So, saya kata kat sini saya gunakan markah yang lebih besar dari A. Di sini markah lebih besar dari A. Okey, dia akan lulus sebanyak berapa? 80%. 80% adalah 0.8. Seperti biasa, kamu mesti tukar dia kepada Z. Z lebih besar, A tolak 62 per 13 sama dengan 0.8. So dekat sini sangat penting kamu kena tahu bahawa A tolak 62 per 13 ini positif atau negatif. Jadi awak tengok dekat sini dia kata lebih besar. Bila dia lebih besar, maka jawapan kita adalah positif. Jadi nilai kita ni nanti positif. Kemudian step kedua, tolong ingat, awak tengok nilai di sini. Nilai dia melebihi 0.5. Lebih besar daripada 0.5. Bila dia lebih besar daripada 0.5, kamu tak boleh baca dari jadual. Okey, sebab jadual nilai paling besar adalah 0.5. So, you kena buat 1 tolak 0.8. Maka yang kena baca pada jadual sebenarnya adalah 0.2. Bila kamu kena buat operasi 1 tolak 0.8, iaitu dapat 0.2, bila you buat 1 tolak. Tolak. So, bermakna tanda yang asal dia positif, dia akan jadi negatif. Sebab tolak, maka tanda akan bertukar. Dia jadi negatif. So, kita dapat 0.2. Jadi, tugas kita sekarang mencari 0.2 itu berada di mana. Okey, 0.2. Okey, dia nak kebarangkalian dia 0.2. Kebarangkalian iaitu probability ataupun area under graph 0.2. Maksudnya yang kat dalam ni 0.2. Jadi kita cari 0.2 atau yang paling hampir. Kalau tak ada sebiji yang sama, kita ambil yang lebih besar sedikit. Nampaknya yang kita jumpa adalah 0.2005. Maka kita dah terlebih 5 nombor. Macam tu. Okey, jadi kita punya jawapan berada di mana? Berada di 0.842. 0.842. Jadi dekat sini kita akan buat sama dengan negatif 0.842. Jadi sekarang awak carilah jawapan. Okey, jadi awak tengok negatif 0.842 darab dengan 13. Okey, so awak darab dengan 13 iaitu awak punya nilai yang kat bawah min awak tu. So you dapat awak punya sisihan piawai. So you dapat jawapan dekat situ adalah negatif 10.946. Okey, A tolak jadi A tambah 62. So bila awak tambah 62, you dapat jawapan A-nya adalah 51.05. Maksudnya markah dia mesti lebih 51.05. Maka soalan tanya find the lowest score. Okey, lowest score. Markah paling rendah untuk dia lulus. Maka kita akan ambil jawapannya adalah 52. Faham tak? Okey, faham tak? Part yang 0.8 tu kenapa jadi 0.842? Kenapa tak jadi 0.42 je? 42. Okey, saya buat aja Suka saya silap tengok. 0.8, betul lah. 0.8 dekat sini. 4 yang atas. 2 yang atas ni. Cara baca dia.
Okey. Oh, memang kita kena cari macam tu lah. Lepas tu kita kena buat satu tolak. Ya, kita itu memang cara tak. Satu tolak tu yang kat sini. 0.842 tak, bukan satu tolak. Satu tolak tu maksa ni. Awak tengok ni kan probability ni 0.8. 0.8 tak ada dalam jadual. Jadual ada 0.5. Faham tak? Ini your equal here ni, ini kan probability dia. Probability ni kalau dia lebih besar 0.5, kita kena buat 1 minus. Sebab kat sini ni 0.8, macam ni kan, awak tengok ni 6.1 contohnya kan. 0.8 ni tak ada dekat awak punya skor Z. Dalam ni yang halus-halus ni tak ada 0.8. Paling besar 0.5. Untuk nilai Z kosong, nilai Z Okay. kosong, Kalau nak tengok kalkulator tak boleh lah. yes, yang ini tak boleh tekan calculator. Yang ini tak boleh tekan calculator. Sebab probability given. Okay, kalau probability diberi, memang tak boleh tekan calculator. Maksudnya, kalau nilai dalam bracket ni Sebab tak kita bagi. Okay. nilai dalam bracket tak complete, you tak boleh tekan calculator. Yang boleh tekan calculator, kalau bracket dia complete. Macam soalan B ni. Cantik soalan ini. Soalan ini cantik. Okay, boleh. Faham Okay, ada lagi soalan? Bagus. Saya suka macam tu. Bila awak tanya macam tu, barulah saya faham apa yang awak tak faham. Kalau 0.8 tu, Okey, teruskan. Apa dia? macam mana nak tahu dia tolak satu tu lah? Sebab dia Bila lebih tahu satu daripada tolak, 0.5. Bila dia lebih daripada 0.5, you kena buat satu tolak. Okay. Okey, okey lagi? Kalau dia tak lebih, cikgu. Kalau tak lebih, kita boleh baca terus. Maka tadi kan, you tengok ni saya buat lebih besar kan? Lebih besar. Lebih besar, nilai bila dia lebih besar, maksudnya kat sini tadi positif kan? Cursor saya bergerak tengok, nampak kan? Yang biru ni dia lebih besar. Maksudnya you punya probability nanti, dia punya jawapan kamu di sini, Z score kamu, nilai dia positif sebab dia lebih besar. Okey, tadi saya kata dia positif. Tapi bila kita tengok, yang kita nak baca jadual, nilai dia lebih daripada 0.5. So maksudnya kita tak boleh direct baca. You kena buat 1 minus. You kena buat satu tolak. Nampak tak tolak saya besar-besar tu? Satu tolak, T-O-L-A-K, tolak T. Maka tanda tadi asal dia positif. Maka kita kena tukar. T juga. Jadi kalau positif, maka dia berubah jadi negatif. Kalau dia negatif, okay, contoh tengok kalau soalan saya macam ni. Soalan saya, Z kurang A tolak 62/13. Kat sini 0.4. Ni contoh. Okay. So, A minus 62/13 equals to lebih kecil. Lebih kecil dia negatif. Lepas tu, second step, tengok dia punya probability. Adakah dia lebih ataupun kurang daripada 0.5? Lebih ke kurang? Kurang. Maka kalau kurang kita boleh dapat tak dalam jadual? Boleh. Boleh. Maksudnya tak perlu buat satu tolak. So tak buat satu tolak, maka tanda ini kekal, tak payah tukar. Jadi maksudnya 0.4 tu kita pun baca dari jadual. 0.4. Ambil yang halus-halus kat dalam ni, mana 0.4, 0.4 kita jumpa yang ini. So maksudnya kita dah lebih 13. 13 tak ada, kita ambil 12. Jadi jawapan kita 0.253. 0.253. Okay. Jadi di sini 0.253. Okey. Tengok lagi satu contoh. Kalau saya buat Z lebih besar A tolak 62/13, dekat sini 0.7. So, A minus 62/13 equals to lebih besar. Dia positif. Tanda ini, nilai ini melebihi 0.5. Bermakna saya kena buat satu tolak 0.7. Barulah dapat 0.3. Yang ini baru boleh baca jadual. Bila satu tolak, maka tanda ini akan tukar. Jadi daripada dia positif, maka tanda ini akan berubah jadi negatif. Clear tak? Okay, clear. Boleh Okay.
Okay. So ini jadi dapatlah. Jadi kat sini maksudnya sekarang awak tengok kalau dia tanya, okay, sorry ni saya tak boleh jawab 52. Dia kata kat sini soalan nak apa, find the lowest score. Nilai yang paling kecil. Okay. So awak tengok bila saya baca balik A lebih besar, so 0.8. Okay. Jadi bila dia kata markah dia dekat sini, you tengok kita gunakan kalau markah dia lebih besar dari markah yang A ni, maka pelajar itu adalah lulus. Dan kat sini kebarangkalian lulus adalah 0.8. That's why saya guna lebih besar. Kalau kurang daripada A, orang tu tak lulus. Tak lulus, jadi kebarangkalian ini tak bolehlah guna sebab ini kita cerita probability pelajar yang pas. Okay. Jadi maksudnya saya guna markah yang lebih dari A, dia akan lulus. Okay, jadi A tolak min per standard deviation. So selesaikan. Jadi dia kata A lebih besar. Okay, bila jawapan kamu dapat 51.05, jadi lebih besar, awak kena ubah dia jadi lebih kecil. Lebih besar 51.05, so awak dapat jawapan 52. Faham? Boleh? Oh, okey boleh. Faham? Abang ni kat Wambi, abang terangkat saya ada kelas. Tengok ni. Dia sana ni. Okey. Try tengok soalan nombor 18. Soalan nombor 18. Okey, boleh Semua okey? Yang ni saya nak terang ni dulu tau. Nanti saya nak awak buat yang ni saya terang supaya you boleh recall balik. Lepas tu nanti yang kedua saya nak awak buat sendiri, saya nak tengok boleh dapat tak full mark. Okey, Okey, tengok soalan nombor 18. Dia kata X adalah pembeli ubah rawak bagi suatu taburan normal and mean given. Kenapa tak dia bagi variance? Dia kata X equals to 6.1. Jadi ni tak ada masalah lah. Dia suruh kita cari Z. Kalau dia suruh cari Z, awak buat je terus. X dia 6.1 tolak min. Min kita 4.2. Variance given is 1.21. Kita nak standard deviation, so you square root 1.21. Terus dia dapat jawapan. Ini soalan A. Tak payah nak cari tekan kalkulator sebab dia kata nak score Z. Okay, score Z. Z score. Maksudnya dia nak nilai Z. Boleh? Then soalan B seperti biasa yang ini, you nampak. Okay, dia bagi dah. Ini awak tengok dia bagi X. You mesti tukar dia kepada Z. So, mesti tukar kepada Z. So, 2.55 tolak 4.2 bahagi dengan set 1.21. And one more, 3.65 tolak 4.2 bahagi set 1.21. Ingat, kat sini saya dah ajar kamu, terus saja gunakan probability. You tekan calculator. 2.55 tolak 4.2. Okay, you bahagi dengan set 1.21. So, you dapat kat sini negatif 1.5. Ambil, Z. Sorry. Okay. Awak terus ambil lebih besar. Jadi kat sini you ambil Z lebih besar negatif 1.5 iaitu nombor di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ni tolak sebelah kanan. Dia tak kisah apa-apa jawapan dia positif ke negatif ke. Okay. Then you tolakkan probability 3.65 then you minus dengan 4.2 bahagi dengan set 1.21. Okay. So the answer here is negative 0.5. Oh yo. Z lebih besar negatif 0.5. Okay. So kita gunakan yang ini. Dan sebenarnya kalau kita tengok ni, kalau kita gambarkan dia dalam graf, dia sebenarnya berbentuk begini. Macam ni. Ini adalah negatif 1.5. Ini adalah negatif 0.5. So dia between. Dekat tengah-tengah tu. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya kita buat macam ni. Kita ambil Z lebih besar negatif 1.5. So kita ambil semua ni. Lepas tu kita kata tolak dengan Z lebih besar 0.5. Lebih besar 0.5 tu yang mana? Awak tengok saya potong guna warna pink. Okey. Lebih besar 0.5 ni kita potong yang ini.
Kita buang yang ni. Maka kita dapatlah yang dia nak. Sebenarnya untuk ini dia tak kisah. Kalau kamu jumpa soalan nanti, contoh, sebab ada cikgu yang ajar pelajar lakar dulu graf. Saya pun dulu guna lakar graf. Lakar graf ni dia berbeza-beza. Kalau ada lakar graf, kalau cikgu tu lakar, dia akan gunakan. Ini sebenarnya dia akan ubah. Sepatutnya dia akan ubah jadikan positif. Sebab kalau dia ajar tekan baca jadual. So saya tak ajar kamu baca jadual. Saya lebih suka kamu terus je tekan kalkulator macam ni. Jadi sebenarnya tak kisah pun graf kamu nanti contoh macam ni. Sini negatif 0.5, ini 2/3. Dekat sini. Pun tak ada masalah. You ambil nombor kiri, tolak nombor kanan. Semua guna lebih besar. So, bila lebih besar, maksudnya you tekan kalkulator guna huruf R. Faham? Faham tak? Faham tak? Respon sikit. Tak ada orang. Boleh? Okey, yang perempuan? Okey? Ada soalan tak? Boleh? Okey. Kalau R tekan kalkulator tu, cikgu. Ya? Kalau R tekan kalkulator tu, negatif 1.5. Lepas tu, tolak Dapat 0.5. dapat jawapan dulu. Ambil jawapan dia. You ambil jawapan dia. Kan you tekan kalkulator, ambil jawapan. Lepas tu you guna R juga, guna negatif 0.5 pula. Dapat? Okey. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya, itu satu. Kalau soalan minta kamu cari dia punya probability. Soalan kadang-kadang dia ubah. Dia bukan minta probability. Dia minta kamu cari dia punya peratus. Jadi, apa-apa pun you kena cari dulu probability dia. You tekan kalkulator tadi dapat jawapan. Apa-apalah contohnya dapat berapa? You dapat 0.734 contohnya. So, kalau dia nak peratus, jawapannya adalah 73.4%. Kalau dia nak peratus, mesti bagi jawapan dalam peratus. Dan soalan suka diakhiri dengan, dia kata, sekiranya bilangan pelajar yang lulus ialah 25 orang. Berapakah pelajar di sekolah itu? 25 orang. Berapakah pelajar di sekolah itu? Iaitu yang bawah. Kalau dia kata bilangan pelajar di sekolah itu 115, berapa yang lulus? Bermakna 115 dekat atas yang kita nak cari 115 di bawah ataupun you punya sample space and you punya event adalah yang berada di atas. Okay? Boleh? Okay tak? Ada soalan lagi? Okay, clear? Okay, saya nak cuba kamu tengok soalan nombor 1 ni. Okay? Okay, nombor 1 ni ada A, ada B. Okay, jadi dia 10 markah. Kalau ikutkan 10 markah. Jadi awak kena siap dalam masa 15 minit. Saya tak kisah betul ke, berapa ke. Saya nak tengok mana yang awak boleh buat. Sebanyak mana yang awak boleh buat. So jam saya sekarang pukul, awak buat 15 minit. Jam saya 8.31, so 8.45 kita stop. Okay, cuba. Ataupun nanti nak azan kan, awak buat je, habis azan kita bincangkan. Awak siap terus hantar dekat saya tau. Saya nak tengok markah awak. Boleh? Okey tak? Boleh. Okey, buat. Tak kisah betul ke salah ke, saya nak tengok. Sebab saya nak semua orang okey tajuk ini. Siapa tak okey boleh PM saya untuk bantuan.
Okey, yang nombor 1 ni kalau awak ingat yang kita guna NPR, NCR. Yang awak kena listkan berapa kan yang saya guna jadual tu. Oh, yang jadual tu. Okey. Pening Okey. sikit guna yang mana satu. Kan. Sebab dia kata kat sini, okey 60% dari pelajar mempunyai internet. So kat sini maksudnya awak buat dua. Ada internet, ada tak ada internet. Lepas tu dia 10 orang. So sample space kamu, N kamu 10. So kosong sampai ke 10. 10 sampai ke kosong. Kan? Hmm, Hmm. okey. Jadi, okey, boleh? So formula mean tahulah. Mean dia, formula mean apa? Formula mean adalah N darab P. Okey. Cikgu saya nak tahu dia satu tolak atau bukan ni. Ini tak perlu satu tolak. Tak ada. Soalan ni bukan satu tolak. Yang satu soalan bawah. Bila awak nampak tak dia cerita pasal normal distribution. Ini baru cerita satu tolak. Okey. Yang saya terang ni tadi soalannya di bawah ni. Faham? Dan kalau awak nak tahu sebenarnya awak nampak kat sini dia ada perkataan normal. Kan kalau normal distribution dia pasal Z score. Yang ini adalah binomial. Dan binomial ni macam mana awak nak tahu? Awak tengok probability yang dia beri, dia cerita pasal positif negatif. Apa maksud saya positif negatif? Kat sini dia kata 60% ada internet. So lawannya tak ada internet. Kan? Boleh? Okay, teruskan. Kalau dia nak dua pelajar sama internet, maksudnya Tak. X1, X2 Dia je. kata kat sini Ke sekalinya X kosong. sekurang-kurang 2. At least 2. So, kalau at least 2 apa maksudnya? Lebih dan Yes, lebih besar sama dengan 2. Oh, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 6, 7. actually. 2 sampai 10. Yes, tapi banyak kan? So apa nak buat? Ah. Ingat? Sebab Ha. kosong dengan satu lah, kan? 1 minus kosong dengan 1. Kan? Sebab total probability is 1. Bila saya nak 0, 1, 2, saya nak 2 sampai 10, yang saya tak nak kosong dengan 1. So, total is 1, 1 minus dengan probability kosong dengan 1. Okay? Okay tak? Okay. Hmm.
Okey. Danish betul. Danish? Yang awak hantar tu betul? Cikgu, Ya. kosong tak payah kira sekali kan? Maksudnya tu awak buat 0 dengan 1 lah tu, betul lah tu. Awak buat 2? Saya 1 dengan 2 je buat. 2 tak 1, payah. 2 nak sebab dia kata at least 2. At least 2. Saya ingat awak buat tu. 0 dengan 1 yang awak tolak. Okey. Cikgu, buat Pandailah awak soalan. ni. Kejap Saya tak tengok jawapan akhir awak tu lari sikit. Sebab awak salah tolak. Tapi cara dah betul. Sebab dia kata at least 2. Bila at least 2, maksudnya 2 tu termasuk. So yang awak tak nak adalah 1 dengan 0. Ya, apa dia? Siapa yang tanya? Buat sampai mana boleh ke macam mana? Tak, kalau maksudnya kalau awak dah buat, mana awak dah boleh buat, yang awak dah buat tu hantar saya nak tengok. Faham tak? Okey. Macam ni saya bagikan jawapan. Maksudnya kalau awak tak dapat jawapan yang saya nak, awak hantar dekat saya sebab saya nak tengok jalan kerja awak. Macam tu. Okey, soalan A jawapan dia yang ini 0.9983. Okey, yang B ni you punya jawapan ialah 54. Yang bawah ni B pertama jawapan dia dia nak apa ni? Okey. Sekejap Oh, silap. Allah Akbar. Sorry. 54 ni jawapan yang bawah. Yang ini dia nak kamu min dengan ni kan. So ni min dia 6. Standard deviation dia 1.549. Kalau awak tak dapat, awak share jawapan kat saya tengok apa yang awak silap. Kalau dapat betul, okey lah. Yang ini yang bawah 0.0679. Okey. Okey, kalau awak jadi yang kuasa negatif tu, awak tekan shift ENG sampai kuasa dia kosong. Afika, bila you punya kalkulator, kuasa negatif tu, you tekan shift ENG. Shift ENG sampai dia dapat 10 kuasa kosong. Okey tak, Afika? Oh, okey. Sekejap. Okey. Okey. Siapa yang hantar tu siapa yang hantar? Okay, Elisa. Formula dia macam ni Formula. Sekejap Sorry.
Hadisa salah yang dekat 10 si kosong. Cikgu P dia tu yang mana cikgu? Yang ini tu, NP tu. P dia, sekejap. 0.6. Tu. Yang ada internet 60%. Okey? Okey. Dah betul dah awak buat tu. P-nya. Awak salah kuasa dia tu. Yang N tolak R tu. Dekat 0.4 awak salah. Okay. Nah. Umi punya buat naik Dah Umi punya. Sisi yang piawai tu NPR kan? Apa dia? Sisi yang piawai NPR kan? No. CCM PO, yes. Dia square root NP. N bukan NPR, NPQ. Nah. Q tu yang mana pula cikgu? 1 minus P. Okay. Okay, good Zeti. Cikgu sisi yang piawai tu tak dapat. CCM biawai tak apa Okay. Sekarang ni you darab min dia. Min adalah N darab P. N kamu berapa? 10 kan? P kamu ialah 0.6. Jadi 6 darab 0.6, 10 darab 0.6 dapatlah 6. Kan? Okey, lepas tu NP Q-nya 0.4. Maksudnya you akan buat 10 darab 0.6 darab 0.4. Okay, then you square root answer. Sebab CCM piawai, standard deviation is square root NPQ. Okay. 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 Idlan salah dekat B yang pertama tu, dia sepatutnya negatif. Sebab kan Z is less, kurang. Idlan punya jawapan positif, betul tak? Oh, okay. Lupa je ke? Yes. Yang lain cantik dah tu. Cikgu. Lepas tu B tu nanti akan sangkut yang kedua tu. Okey, bagus. Kalau boleh dah bergerak ni, saya alhamdulillah. Cikgu nombor 2 cara macam ni. Bukan Haikal. 2 tu dia nak min.
yang Haikal tunjuk ni formula normal. Formula mean ni atas yang saya bulatkan ni, N darab P. Soalan Haikal tanya A yang kedua kan ni? A kedua dia tanya mean dengan standard deviation iaitu sesian piawai. Sesian piawai is square root NPQ. Saya bulatkan dua bawah ni. Okey, cikgu. Okey. Okey. Akil, yang kedua tu lepas mean tu, you punya standard deviation square root. Awak tu 2.4, you tak buat square root tu. Awak tekan dulu dalam, baru square root baru buat square root answer. Faham? Tekan dulu dalam, then square root answer. 2.4 tu you tak square root. Dapat 1.54. Dapat kan? Okay, good. Cikgu yang B1 tu macam mana saya tak faham. B1, sekejap saya tengok ni jap. 6. Okey, Salsabila, yang ni okey. Okey, yang B1 ni, ini guna yang tadi. Kan, dia kata kat sini yang guna Z tadilah. Okey, sebab apa? Dia bagi tahu normal. So, bila menjawab soalan ni, you keluarkan dulu mean. Dia kata mean, dia bagi mean dan sisian piawai. Mean dia tak ada. Dia letak je tanda macam tu. Kan? Okey, kemudian kat sini, you punya standard deviation atau sisian piawai diberi adalah 12. Keluarkan 12. Mean dia kekal tanda mean. Okey, dan dia kata seorang pelajar dipilih dengan awak sekali itu kebarangkalian jisim kurang. Jisim berat. Berat kurang. Berat is your X. Kurang 45. Buat macam tu. Adalah 0.2266. Jadi dekat sini, sorry. Alamak. Sekejap Ya. Sat. Jadi, alamak. So, awak tengok dekat sini, dia kata berat kurang. Bila berat ke ukuran ke apa, maksudnya itu adalah dia kata kurang, bermana dia X. Kurang 45. 0.2266. Kat sini mesti tukar dia kepada Z. Formula Z 45 tolak mean. Meannya tak tahu. Sisian piawai standard deviationnya 12. Sama dengan 0.2266. Jadi 45 tolak mean per 12 sama dengan. Tadi inline dia silap dekat sini. Bila awak kena tengok, dia kata kat sini kurang. Bila kurang, tanda dia negatif. 0.2266 memang boleh baca jadual. Terus bacalah, dapat jawapan, selesaikan, dapat mean. Boleh? Okey tak? Okey tak yang bertanya? Okey. Okey. Cikgu, maksudnya kena tengok jadual baru boleh kali dengan 12 kan? Yes. Cikgu boleh tengok jadual ke tak? Saya tak ada. Apa dia? Saya boleh tengok jadual tak? Sebab saya tak ada jadual. Okey, tak ada jadual 0.2266. Cari itu. Okey.
Idealan saya ada hantar awak. Yang saya kotakkan tu, adakah itu idealan buat 12 darab 0.2266 Idealan? Betul cikgu. Salah. 0.2266 tu idealan kena baca daripada jadual. Faham? Kalau Oh, macam baca ni, dulu baru darab. yes, baca dulu baru darab. Oh. Okay. Okay. Jadi yang kalau 0.2266 tu dikira apa cikgu? Probability. Probability tu maksudnya yang dalam jadual. Oh, maksud kita kena ambil daripada jadual tu nanti kita dapat apa? Dapat Z ni nilai yang kat tepi ni. Nilai kat tepi ni. Tepi ni dengan atas. Faham? Dan tepi tu dia panggil apa cikgu? Z score. Kat dalam ni probability dia. Kebarangkalian dia. Yang kat dalam ni, yang kecil-kecil ni 0.5 yang ada 4 angka bererti ni, semua ni probability dia. Kebarangkalian dia. Yang tepi ni, atas ni kita punya Z. Okay. Okay cikgu. Okay. Okay, good. Salsabila, betul? Okey, Afika, 0.2266 awak baca jadual, macam mana awak boleh dapat 0.3951? Cuba cari dekat jadual 0.2266. Ada tak? Dua-dua. Ha. Kau buat apa? 2266. 2266 kan? Salah baca. Salah baca. Okey. Ambil Umi punya. Kuatnya. Ambil Umi punya teh. Tak. Ada kat tepi tu dah rendam. Dah? Jawapan dia berapa cikgu? Jawapan dia 50. berapa? 54. Yang B pertama 54. Tak dapat. Okey. Awak ambil tadi 0.2266 tu kat sini kan? Ni 2266. Ni sebiji ni. Jadi 0.75. Oh. Okey. Oh. Bukan baca ikut tepi tu Bukan kena baca. Tak ada 2266 ambil sini. Jadi 266 di mana? Dekat row 0.7 di kolom 5. Faham? Kalau nombor dia kalau nombor dia tak ada, contohlah contoh saya nak 0.2287. Tak ada kan? Kalau 87 tak ada, saya ambil yang lebih besar. Saya nak 87, saya ada 96. Bermakna saya dah terlebih 9. 9 dekat mana? 9 dekat sini. Ini berada di mana? Di kolom 3. Atas tu 3. Macam tu. Faham? Faham? So jadi
Maksudnya jadi 0. Okey, kalau soalan saya 0.2287. 87 0.2287 dekat sini. Saya ambil 2296. Bermakna saya dah terlebih 9. 9 di sini. Jadi jawapan saya dekat row 0.7, kolom 4, kolom 3. Jadi jawapannya 0.743. Faham? Okey. Okey. Okey, Idlan, betul? Okey, good. Alhamdulillah. Kita cuba lagi satu soalan. Semua orang dah? Cikgu, Ya. saya tak faham saya nak buat yang 2A1. B yang pertama. Nombor 2, A1. Oh, 2A yang 2A? 2A. 2AI. Oh, soalan 2. Awak dah buat soalan nombor 2 Okey, sekejap Sekejap tak boleh gerak pula. Okey. Okey, sekejap Nanti saya tanya yang lain. Yang lain semua dah okey? Yang lain semua okey? Orang lain semua okey? Ada yang masih sangkut tak soalan nombor 1? Kalau ada yang sangkut, saya nak tunjuk dulu. Semua okey? Yang ada sangkut angkat tangan ataupun yang sangkut share jawapan awak dekat saya. Sekejap Okey. Aikal, sekejap bang, yang tanya saya tu sekejap saya tengok kawan ni. Okey Aikal, 0.75 negatif Aikal. Okey Aikal. Negatif. Sebab dia kan kurang dari 45. Less. X So kurang. jawapan Kan soalannya X kurang 45. Bila kurang, kan patut Haikal buat 45. Faham? Okey. Okey. Okey, orang lain dah? Saya terang nombor Okey, Sasabella, okey, good. Apa yang negatif tu, cikgu? Tak, macam ni. Macam ni kan, bila dia 45 dan kita kan tukarkan dia kepada Z kurang 45 tolak min per dia punya standard deviation apa tadi 12 Jadi, bila dia kurang ni less, jawapan kamu akan negatif. Sebab saya kan kata saya tak ajar kamu lakarkan graf. Sebab saya tengok sebenarnya cara ini sangat mudah. Dulu sebenarnya saya ajar pelajar cara lakar graf. Nak tentukan dia positif negatif. Dia macam ni. Sekejap yang tanya nombor 2, saya nak clearkan betul-betul soalan nombor 1. Bila dia kata kurang 45, maksudnya kebarangkalian X less than 45. Okey, contoh tadi dia bagi berapa tadi? 0.2266. Okey. Jadi ini you punya probability. Dia tak markah dia min tak ada. So you mesti tukar dia kepada Z kurang X tolak min sisian piawai dia 12. Okey, 0.2266. Sekarang saya nak cari min. Untuk saya tahu min, saya kena tahu benda ni sebenarnya positif atau negatif. Kalau dulu saya suruh pelajar saya lakar. Oh, dia less. Less lorek sebelah kiri. Lorek kiri dia 0.22. Dia tak langgar. So, dia tahu dia kawasan. Lorek-lorek ni leceh lah. Saya tak nak awak guna dah lorek ni. Awak guna cara yang saya dah tunjuk. Sebab graf ni tak ada markah.
Cara dia ini dah paling senang. Saya tengok ini memang paling senang. Last year masa PKP, sebab saya memang belajar daripada Cikgu Cemerlang Johor ni, bila dia ajar cara ni, balik sekolah lepas PKP, saya ajar pelajar saya yang asalnya pelajar saya dia dah kukuh menggunakan graf tadi, lorek-lorek. Tapi ada jugalah pelajar yang terseliut sikit tak boleh buat kan. Bila saya tukar yang cara ni, memang purata boleh buat. Jadi awak tengok. Dia kata less ni kurang. Ini kan kurang tanda lebih kecil. So bermaksud 45 minus min over 12 ini akan bernilai negatif. Kenapa? Sebab dia kurang. Kurang. Kurang maksudnya nilainya kecil. Kecil iaitu negatif. Second, you tengok ini. Adakah dia lebih 0.5? Jawapannya tidak lebih. Kalau tak lebih, you tak payah buat satu tolak sebab 0.2266 memang boleh baca dekat jadual. You baca dapat jawapannya 0.75. Tetapi kalau soalan saya Z lebih besar, 45 tolak min per 12 sama dengan 0.2266. Bermakna 45 tolak min per 12 equals to lebih besar. Nilai dia positif. Kemudian ini nombornya memang ada dalam jadual. Jadi baca terus 0.75. You selesaikan dapat min. Contoh seterusnya, kalau soalan saya Z lebih besar 45 tolak min per 12. Saya kata kat sini 0.7734. Jadi dia kata 45 tolak min per 12 lebih besar. Lebih besar adalah positif. You tengok dekat sini, nombor ini lebih 0.5. Jadi tak ada dalam jadual. Bila tak ada dalam jadual, saya kena buat 1 tolak 0.7734. Bila saya buat 1 tolak, maka tanda ini akan tukar. Kalau tukar bermakna dari positif, dia akan berubah jadi negatif. Jadi saya tak payah lakar graf. Boleh ikut tak? Boleh ikut tak cara yang saya tunjuk ni? Cara ni betul-betul awak kena ikut. Lagi sangat mudah. First step, you tengok dekat sini. Dia kata kurang, tanda negatif. Lepas tu tengok kebarangkalian. Kalau dia kurang daripada 0.5, tak payah buat apa-apa. So, baca daripada jadual. Lebih besar, dia positif. Tengok, kita boleh baca, tak payah ubah. Lebih besar, dia positif. Tengok, tak boleh baca, nombornya besar. 1 tolak, maka tanda berubah. Faham? Boleh tak? Saya nak awak kuasai betul-betul yang ini. Sebab nanti saya takut siapa yang belum belajar dekat sekolah, cikgu awak guna jadual tau biasanya. Guna graf. Guna graf tu sebenarnya agak sukar sedikit. Okey, dah. Boleh tak? Faham tak ni? Clear tak? Respon sikit. Boleh. Clear, okey. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2 dia kata, di sebuah kelab menganjurkan satu sesi latihan sukan memanah. Setiap pelajar telah memanah sebanyak 10 kali. Kebarangkalian bahawa seorang pelajar tertentu berjaya mengenai sasaran adalah P. Okey, dia berjaya ialah P. Okey, selepas sesi latihan tersebut didapati bahawa min bagi bilangan cubaan berjaya mengenai sasaran. Min. Jadi P-nya tak ada. Kan dia nak P. Min ada. N-nya berapa? 10. P 3.2. Dapatlah P. Okey. Yang tanya tadi 2A. Okey. Okay. Saya keliru sebab dia kata min number untuk successful shot. Jadi So dia dah mention min untuk successful shot. yang ini maksudnya ini min dan ini dia pasal binomial. Dia bukan min untuk normal. Normal ni biasa soalan dia tengok kat bawah ni. Dia ada cerita pasal normal. Dia akan sebut. Boleh? Boleh. Okey.
selebih-lebihnya 2 tu maksudnya kita kena kira kosong dengan 1 ke? Yes. 2 masuk. At Okay. most 2. Selebih Paling banyak 2. 2 ambil lah. 1, 2. Okay. Okay. Maksudnya 012 cikgu. Ya, betul. Okey, Afika. Okey, untuk next class, awak rasa awak nak topik apa sebab kita ada lagi satu kelas, kan? 1 ke 2 kelas Rasa 2 kelas Hari ni berapa bulan ni? Hari ni 21. Oh, 1 kelas lagi. Okey, awak dah belajar trigonometri belum? Belum. Okey. Kalau belum, sebab untuk program ni, sebab dia orang set untuk bulan Julai je. Saya tak tahu pasal bulan 8. Jadi, saya nak buat minggu depan. Okey, hari ni saya memang kena sharp habis 9.30. Untuk minggu depan tak apa, saya boleh bagi extra-extra macam biasa. Okey, saya akan ajar kamu sketch graph untuk trigonometri. Trigonometri ni satu topik yang besar. Jadi, kalau contohnya pihak Fly High dia tak teruskan, kita stop bulan 7, at least saya boleh bagi kamu ilmu pasal lakaran graf. Sebab lakaran graf saya ada cara. Tapi kalau contohnya kalau dia kata bulan 8 continue, jadi kita akan belajar tajuk trigonometri, habiskan yang lain. Kalau minggu depan tu, satu kelas tu insyaAllah saya boleh ajarlah kamu untuk tajuk trigonometri. Boleh? Minggu depan Ada tak orang yang dah belajar? Kecuali Haikal lah. Haikal dia banyak mengekor saya. Dia dah banyak. Orang lain, ada tak belajar dah trigonometri? Tak ada Okey, kat sini air kosong sejuk sikit. Air kosong sejuk sikit, mix. Cakap apa? Call dia. Sekejap Panas lah sekarang. Aduh. Sebab saya ingat tak ada kelas malam ni. Jadi saya dah terset program dengan budak-budak saya. Tapi tak apalah. Saya buat. Nak mix Mix. Mix tau. Okay, mix. Okay, soalan 2A yang pertama jawapannya Alhamdulillah. Sedawa rendang kau. Okay, good. Ada yang dah hantar jawapan. Oh no. Bila dia kata kat sini selebih-lebih 2, at most 2. Paling banyak 2. Jadi nombornya 0, 1, 2. Tambahkan 3 nombor tu, bukan 1 minus. Faham? Faham. Afika ke tak apa tadi? Tersilap tu. Kalau sekurang-kurangnya dia tolak kan. Kalau dia kata sekurang-kurangnya 2, maksudnya nombornya 2, 3, 4 banyak. Sebab tu saya suka kamu buat jadual. You akan nampak kalau contohnya dia kat sini, contoh dia 10 orang, 0, 1, 2 sampai 10. Sini 10, 9, 8 sampai ke 0. Dia nak 2 ni, ni banyak. So you buat 1 minus. Okay. Awak buat jadual ni. InsyaAllah awak ikut cara yang saya ajar tajuk ni. Sebab saya ajar lama dah dan saya tahu macam mana budak boleh ikut. Kecuali kalau budak yang excellent, dia okey je lakar graf semua yang cikgu ajar biasa tu. Tapi
tajuk ni sebenarnya kalau kamu ada kaedah yang cepat, dia mudah. Dan insyaAllah yang ini saya nampak mudah dan pelajar saya mengakui dia mudah. Berbanding yang sebelum ni saya suruh dia orang lakar graf. Kesian pelajar saya paksa dia lakar graf. Kosong perpuluhan 3268. Siapa ni? Dennis, cuba kau tekan balik kalkulator tu. Sebab jawapan kamu tu semua 0.0, 0.0, 0.2. Tiba-tiba dapat 0.5. Cuba tekan kalkulator balik. Tambahkan balik. Macam tak logik je jawapan tu. Jalan kerja dah betul dah. Bila awak tambahkan tu. Okey, cikgu. Okey. Yang untuk B1 tu, saya dapat negatif 1.047. Macam mana nak betulkan ni? Okey, Jaz. Kat sini dia kata... Okey, dia bagi dah mean and variance. You ingat tu variance. So, seorang kata dia nak cari kebarangkalian pilih Sarawak mempunyai jisim kurang 2.8. Kurang 2.8. Jadi, you buat X kurang 2.8. Kan? Jadi, buatlah 2.8 tolak min per dengan sisi ampere awak atas standard deviation. Dan gunakan lebih kecil guna huruf P, tekan kalkulator. Aikal, kenapa buat lebih besar ni? Soalan yang pertama ni. Yang ni, awak tengok soalan pertama ni you tekan kalkulator. Macam mana kamu nak tahu boleh tekan kalkulator? Soalan kata cari kebarangkalian. Find the probability. Bila kita mencari kebarangkalian, maksudnya yang kita tak tahu yang dekat luar ni. Bila kita tak tahu dekat luar, bermakna yang dalam bracket ni complete you ada. Bermakna you boleh tekan kalkulator. Dan dia kata kat sini, jika jisim kurang 2.8, this one is your X. Masukkan formula Z, tekan kalkulator, kurang guna huruf P. Soalan kedua, dia tak boleh tekan kalkulator. Sebab apa? Dia kata given 70%. Maksudnya probability diberi. Maksudnya dalam bracket, dalam kotak ni yang dia bagi. Faham tak? Kalau awak tengok soalan ni. Maksudnya P 2.8. Macam mana? P 2.8. 2.8. Bukan P. X. Maksudnya you buat gini. Dia dalam kalkulator tu. Yang soalan A tu, you akan buat macam ni. X, dia kata less than 2.8. Then you mesti tukar dia kepada Z dulu. Kurang 2.8 minus your mean 3.1 over your faham? Yang dia minta yang ini. Ini maksudnya tekan kalkulator. So this one is your variance. So nak standard deviation is square root. Faham? Okey tak? Ayur okey? Cikgu. Balik ke kalkulator tu yang yang kalkulator yang mode shift nombor 3 tekan mode sampai jumpa SD. Kalkulator yang putih lain sikit. Terlajak. Ni you tekan SD is number 1, then you tekan shift tekan nombor 3. This one dia kata kurang maksudnya saya tekan P is number 1. Masuk je lah jawapannya. Okey. Lupa Okey ya Aikal. Maksudnya memang awal dapat negatif. Lepas tu kita kena kira guna tu. Tekan kalkulator tu tekan bersama negatif.
Faham tak? Faham tak? Maksudnya ni, jawapan yang awak dapat ni, benda ni awak tekan kalkulator, masuk je dekat sini terus. Sebab ini bermaksud dia macam ni. Sebenarnya nanti dia gini. Dia negatif kan? Kurang dekat sini. Sebab tu jawapan kamu 0.1 sebab dia kecil. Kurang daripada tak langgar pun garis kat tengah-tengah tu. Faham tak? Tengok betul-betul. Fahamkan betul-betul. Okey. Cikgu, Hmm. ni kena pakai mod SD ke? Yes. Kalau tak kan tak boleh buat. Mana ini tekan biasa ni tak payah pakai mood SD lah. So maksudnya you buat 2.8 minus 3.1 equals you divide by square root 0.082 sebab dia bagi itu adalah variance. Okay, you dapat negatif 1. So ini tekan kalkulator. Negatif 1.0 476. Tutup. See? Tu jawapan dia. Faham? Oh, Dia yang dapat masa kira ni dapat yang dalam jadual tu Yang dapat yang kita kira ni, ini adalah dalam jadual. Dan sebenarnya, yang cara ni awak boleh tengok jadual juga. Tapi dia lain. Kalau macam ni, nak tengok jadual dia adalah cara dia. Dia kurang. Awak dapat dia kurang negatif. Sedangkan kalau awak tengok, tadi kat sini tengok negatif 1.0. Kat sini dapat Z kurang negatif 1.0476. Contohnya lah tadi kan. Jadi kalau kamu ni tak nak lah cikgu tekan kalkulator, nak tengok juga jadual. Kalau awak nak tengok jadual dia tak ada negatif. Jadual ni kalau awak cari dekat jadual, bila benda tu kat dalam bracket, this one is your Z. So Z tu bacanya awak baca dari tepi. Maksudnya you cari kat tepi ni 1.4. Ini 1.4. Contoh ini 1.4. 7 kat mana ni 7? Kolom 7 tengok row dia 7 di sini. Macam tu. Lepas tu tadi 7, 6 dekat atas ni baca dia terlebih berapa? 8. Bermakna nombor ini kena tolak. Macam tu. Jadi buat apa kamu pening nak tengok tu? Boleh tekan kalkulator, tekan je lah kalkulator kan? Tapi sebenarnya maksudnya cara ini boleh juga tengok jadual. Tapi agak rumit. Dan bila dia lebih kecil negatif, jadual dia tak ada nilai lebih kecil dan tak ada nilai negatif. Dan kalau awak ingat, awal-awal saya ajar tajuk ni, saya dah bagi tahu. Lebih kecil negatif sama juga lebih besar positif. Bermakna ini sama juga dengan Z lebih besar 1.0476. Okey, kalau kita tekan kalkulator 1.476, ni nampak tak? Dia lebih kecil 1.0476 kan? Kalau saya tukar dia kepada R, mercunlah pula, hantarlah dekat Palestin diorang ni. Okey, contoh saya buat R. Saya buat R nombor 3. Saya masukkan positif 1.0476. Tutup kurungan. Okey, yang saya dapat ni, awak nampak tak? Kan jawapannya sama? Sebab saya dah kata dah, lebih kecil negatif dengan lebih besar, nilainya sama. Jadi pada pelajar yang tak nak tekan kalkulator, dia kata tak nak juga baca jadual. So dia kena ubah dulu lebih besar. 1.0476. Jadi dia pun tengok dekat jadual dia. 1.0. Saya tadi terbuat 1.7 kan. 1.0 yang ini. Tengok saya guna warna pink. 1.07 dekat atas 7. Tengok dia di mana. Okey, ini jawapan kita. 6. Ini 6. Tengok bawah. Sini 6. Bermakna kita kena buat 1423 tolak 14. Jangan buat kosong perpuluhan You ambil. You tak boleh ambil 0.1423. Nanti dapat jawapan negatif. You akan ambil nombornya ialah ni. 1423. You tolakkan dengan 14. So you dapat apa?
1.409. So maksudnya jawapannya 0.1409. Okey. Tadi kita tengok dekat sini. Nampak? 1.04 dia 4 tadi dia ambil 49 kan? Okey, kat sini kalau kita round off kita jadi 1.048. So jawapan dia masih dikira sama. Faham? Faham tak? Tapi alamak gangguan mercun pula. Tapi awak ingat sebenarnya awak ingat macam ni je. Kalau dalam bracket ni complete, terus tekan kalkulator. Jangan pening-pening nak tengok jadual. Faham? Jadi kalau soalan kata find the probability, jawapannya tekan jadual. Find the percentage, peratus dia. Percentage sama juga. You kena buat macam ni lepas tu darab 100. Pun maksudnya kita boleh tekan jadual pula, tekan kalkulator. Tapi kalau dia kata given that the 70%, maksudnya probability given, so you tak boleh tekan kalkulator. Sebab probability iaitu equals given. Equal kat sini dah diberi. Yang tak ada yang dalam bracket. Yang ini memang kena baca jadual. Faham? Boleh tak? Faham. Okey. Cikgu, Ya. saya tanya untuk B2, Ya. 2B soalan yang kedua. Ah. Soalan yang kedua. Ni. Dia jadi Px is more than M is equals to 0.7 kan cikgu? Yes. Lepas tu sebab dia lebih daripada 0.5 kita kena buat apa cikgu? Positif. Jadi macam mana nak cari dekat table tu? Okey, tapi dia 0.7. Dekat jadual tak ada 0.7. You kena buat 1 minus 0.7. 1 minus 0.7. Jadi 0.3. Maksud, Yes, baca jadual. Bermakna tadi M kamu lebih besar positif kan? Bermakna M-nya dah jadi negatif. sebab jadi lebih kecil. Sebab tadi dia lebih besar. Kan? Kat sini more than. More than you buat lebih besar. Maksudnya tandanya positif. Betul? Betul. Okey, tapi kita kena buat 1 minus kan untuk baca jadual? Betul. Bermakna 1 minus. 1 tolak. Guna bahasa Melayu. Tolak. T tolak. Bermakna tandanya tukar. Okey? Okey. Jadi nanti negatif. Jawapan Lepas tu ambil dekat table 0.3. Yes. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Tengok jadual cikgu. Apa dia? Jadual. Jadual. Sorry. Buku teks sekarang pun saya rasa macam tak ada. Kalau sekolah yang menggunakan buku kerja Nilam Publication tu, saya rasa dia ada bagi jadual ni. Kalau tak, boleh print. Jadual yang saya punya ni memang jadual yang... Ya. Kita nak cari 0.3 kita cari 0.3 tu yang kat dalam ni. Saya selalu cakap kat budak apa tahu? Probability yang dalam perut jadual ni. Kalau 0.3015 yang kat 2 tu boleh ke? 0.52. Okey, sekejap Tadi kita nak 0.3 kan? 0.3 dalam ni. Kalau dia tak ada cukup, awak kena ambil lebih sedikit. Kita nak 0.3. Ambil ni lah 305. 3015. Means kita dah terlebih 15. 15, tengok tak ada. Jangan ambil 17, ambil 14. Faham? 14, 4 lah. 0.5. Jadi 0.5, 2, yes. Macam tu.
Belum jap. Umi nak habis dah sikit lagi. Okey. Lepas tu dapat negatif 0.54 tu. Okey, itu equal. Maksudnya tadi yang kat sini kan you akan buat M kan? More than M kan? Jadi M you minus mean over you punya standard deviation equals to jawapan kamu. Dapat nilai M. Kita nak cari M dia. Faham? Okey tak? Okey tak? Okey, sekejap. Apa jawapan yang baca daripada jadual tadi? Ya, betul. Okey, good Glenn. Betul. Saya Okey. Boleh? Okey. Awak boleh cuba. You tengok ni. Awak cuba soalan kata 2 dia. Sebab kata 2 dia okey, insyaAllah kata 1 dia okey. Ada berapa soalan ni? 5. Okey. Ada 6 soalan. Okey, ada 6 soalan. Yang nombor 6 ni kalau awak tak boleh buat nanti saya terang sedikit minggu depan. Kalau awak boleh buat ni, insyaAllah awak tak ada masalah. Saya kalau pelajar dah boleh buat set soalan ini kertas 2, tapi lepas tu janganlah duduk diam, kan? Maksudnya pelajar dia dah mula menguasai. So bagi saya dah okey lah macam tu. Jadi lepas tu awak tengok set-set soalan SPM yang lain, you akan tengok kertas soalan ni dia lebih kurang je untuk tajuk ni. Dia akan tanya, satu dia akan tanya normal, satu lagi dia akan tanya pasal binomial. Yang penting awak kena tahu soalan itu normal ataupun binomial. Dan normal biasanya dia memang akan bagi tahu. Normal macam tu. Dan kalau dia tak bagi tahu, awak kena tengok soalan tu. Binomial dia akan bagi pasal probability tu, dia ada pro and con. Maksud saya pro and con, you tengok. Nombor 5 ni kan, satu kajian menunjukkan 18% berbasikal. Jadi lawannya tak berbasikal. So ini guna formula yang NPQ, NPR. NCR tu. Tapi yang bawah ni dia dah bagi tahu. Nampak? Kat sini dia kata normal distribution. So maksudnya dia guna pasal Z. Faham? Boleh? Okey tak? Okey. Okey, cuba jawab. Okey, jadi hari ni saya tak boleh nak bagi ekstra masa sangat. Pelajar saya dah tunggu saya juga. Okey, so kita jumpa next class. Saya akan bincangkan soalan nombor 6. Tapi awak cuba buatlah. Kod-kod boleh buat, alhamdulillah. Awak buat kalau awak tak boleh. Nombor 6 ni cuma nak kena fahamkan cara baca jadual je. Yang lain sama je sebenarnya. Dan kalau Haikal dia dah tengok dah ada satu. Sebab ni bentuk soalan SPM ada, tapi ini sebab dia clone, jadi soalan tu diubah sikit-sikit je. Okey, boleh ya? Okey, so saya stop dekat sini. Kita jumpa minggu depan untuk soalan yang itu, yang nombor 6 tadi, beserta soalan sketchkan graf trigonometri. So next class, ada satu kelas lagi, kita akan belajar pasal lakaran graf. So saya akan tunggu apa Fly High kata sebab bulan 8 kita tak jadi sekolah. InsyaAllah bulan 9 kamu semua kita akan mula bersekolah. Jadi tengoklah nanti macam mana. Saya akan ikut je lah apa yang diorang akan setkan untuk korang. Boleh? Okey, saya stop kat sini. Boleh? Terima kasih cikgu. Okey, Selamat Raya. bye. Assalamualaikum, selamat raya. Terima Okey, bye. cikgu. Sama. Cikgu. Sama.